Subhanallah, walhamdulillah, ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجنا الأسبوعي هدى القرآن هدانا الله وإياكم لما جاء به القرآن. Selamat malam semua, insyaallah sihat baik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna as-siyama wa qiyam. InsyaAllah hari ini kita baca tilawah dan tadabbur di dalam surah At-Taubah juzuk 10 nombor muka 192 ayat 32 sampai 35. Walau sikit tapi banyak hukum di dalam agama Islam ada di dalam dua surah dan ada ibrah dalam ini. InsyaAllah kalau Ustazah nak bagi tahu apa yang nak terhib kawan-kawan atau apa-apa boleh Ustazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa pada malam Sabtu ini untuk bersama-sama sekali lagi untuk sekian kalinya Ustaz ya. Kita bersama dalam rancangan Hudal Quran. Belakang tu. Rancangan Hudal Quran. Okey. So terima kasih kepada Haga Fauzia yang datang bersama dengan kita. Haga Fauzia, suara kami okey tak? Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Alhamdulillah suara kami okey ya. Dan sahabat-sahabat di Instagram, apa khabar? Dah lama kami tak live di Instagram dan kami tengok pun ramai sahabat-sahabat baru yang berada di Instagram. Apa khabar? Kongsi space. Kongsi space, okey. Kongsi space. Okey, kongsi space. Apa khabar? Dari mana? So sahabat-sahabat dekat Instagram dari mana boleh tulis di ruangan chat di bawah itu. Dan sahabat-sahabat di YouTube pula, di Facebook boleh like dan komen dan share. InsyaAllah hari ni kita nak baca ayat lebih kurang dalam berapa Ustaz? 32, 33? 34, 35. So lebih kurang 4 ayat malam ni. So tak boleh bebel banyak-banyak. So insyaAllah kita akan terus nak baca terus. Tak sabar lagi nak tahu apa isi intipati pada 4 ayat ni. Dan tajuk kita pada malam ini ialah Setreka Neraka. Nak tahu di manakah setreka yang kita nak cerita pada malam ini? Jom buka Quran dulu, kita baca sama-sama. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ayat 32, mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, iaitu dengan ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak berkehendaki selain menyempurnakan cahayanya.
walaupun orang kafir itu tidak menyukai. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ayat 33, dialah yang telah mengutuskan Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, iaitu agama Islam, untuk dimenangkan dan ditinggikan mengatasi segala agama-agama yang lain, walaupun orang musyrik tidak menyukai. Walhamdulillah ولا إله يا أيها الذين آمنوا الحمد لله إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والحمد لله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ayat 34, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar daripada orang alim Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang pula manusia daripada jalan di jalan Allah. Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahu mereka bahawa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Ayat 35, pada hari dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, rusuk mereka dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat daripada apa yang kamu simpan. Sadaqallahul azim. حسبي ربي جل الله في قلبي وجلاء همومنا وذهابا لأحزاننا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار إنه الذي يضيف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Okey, alhamdulillah kita dapat baca tilawah dalam 5 ayat. Dah boleh? Surah apa? Surah Taubah. Ini dalam surah Taubah juzuk 10 ayat 32 sampai 35. Nombor muka 192. Surah At-Taubah. Ahlan wa sahlan, dia baru. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Selamat datang. Selamat kenalan, selamat berpuas, sahabat-sahabat di Glen dan juga Safura Tawil. Okey. Alhamdulillah kita dapat baca tilawat, sekarang insya-Allah boleh faham
apa yang ada hukuman tadabbur di dalam 4 ayat yang ada di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 32, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Tadi lupa nak tutup ni. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Kejap. Boleh? Minta maaf sangat-sangat tadi line tak clear. Bukan saya lupa nak tutup ni. Tadi. Minta maaf sangat. Tak perasan pula tadi ada bunyi lain. Minta maaf sangat-sangat. Terima kasih. Jadi kita tak dengar sebab tak buka situ. So ni baru okey kan? Dah okey kan? Kata agak ada gangguan lain. Ani kata ada bunyi. Minta maaf sangat-sangat. Terima kasih. Alhamdulillah Karina kata okey dah. Alhamdulillah. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 32, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Kita zaman sekarang tahu apa maksud nur Allah. Kita tak kenal Allah, tak tahu macam mana. Tetapi apa maksud cahaya Allah, nur Allah? Maksud nur Allah di dalam ayat ini cahaya Islam yang Allah Subhanahu wa taala pilih ke orang manusia. Cahaya Islam. Orang kafir atau orang musyrik atau orang Yahudi atau orang Nasrani, dia tak suka cahaya Islam yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Tetapi mereka nak ikut agama yang mereka pilih. Yang hawa dan nafsu pilih, yang syaitan pilih. Itu sifat orang Yahudi dan musyrik dan Nasrani dan Majusi, banyak agama yang lain. Tetapi cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia bukan khusus akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi waktu Nabi Adam sampai hari kiamat. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna. Maksud yuriduna, mereka orang kafir dengan Yahudi dengan musyrik. Ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Maksud yutfi'u, nak tutup cahaya Islam. Tak nak dengar azan, tak nak dengar orang Muslim, tak nak orang buat salat, tak nak orang ikut syariat, tak nak orang ada yakin ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk akhir zaman, Nabi akhir zaman. Bi afwahihim. Lihat macam mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi afwahihim, dalam mulut sahaja. Orang Yahudi, orang musyrik, orang kafir, dia kata di dalam mulut sahaja, bukan ya boleh buat betul-betul. Tak, sebab Allah Subhanahu wa taala mahu cahaya Islam, mahu cahaya agama ada di dunia sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mahu. Allah Subhanahu wa taala mahu cahaya. Cahaya Islam ada di dunia. Bukan di Makkah sahaja atau di Madinah Munawwarah sahaja, tak. Di dunia semua, ada di Malaysia, ada di Amerika, ada di Australia, ada di Arab, negara. Semua yang di dunia ada cahaya Islam. Bila pergi mana-mana, jumpa orang Muslim. Jumpa orang Muslim, pergi negara mana, ikut. Jumpa orang Muslim, lihat ada masjid, lihat ada sekolah, lihat ada tahfiz, lihat ada orang buat cerita, ada ceramah, banyak. Itu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 32,
وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. Maksud ini yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, itu agama yang ada zaman sekarang. Bukan waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tak. Ada sampai zaman sekarang. Kita baca Quran, kita buat salat, kita puasa, kita buat haji, kita keluar sedekah dan zakat, kita buat semua ibadah. Siapa yang bagi tahu ini? Allah Subhanahu wa taala letak di dunia cahaya, nama dia cahaya Islam. Cahaya Islam. Walau karihal kafirun. Orang kafir tak suka ini semua yang kita buat. Dia nak orang ikut. Orang musyrik ikut, orang Yahudi ikut, orang kafir. Tetapi kita ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Agama yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Betul tak? Betul. Itu yang kita nak faham maksud tadabbur ayat. Tadabbur ayat 32. Betul tak Ustazah? Betul. Okey, kalau ada lagi tambah boleh bagi tahu orang. Betul. Macam yang Ustaz sebut tu, memang hakikat kita takkan lari daripada menghadapi apa yang hasrat ataupun maksud yang ada di dalam jiwa orang Yahudi dan Nasrani, ya, ataupun orang-orang yang kafir. Senang katalah, siapa saja. Sebab itu dalam ayat ini, ibu-ibu, sahabat-sahabat, adik-adik yang baru bersama dengan kita, kalau cantiknya pegang Quran ataupun bukalah ke apps Quran tu, boleh tengok ayat ini. Ayat ini dimulakan dengan yuriduna. Ayat ini dimulakan dengan fa'lul mudhari'. Dalam keadaan ramai, yuriduna. Maksudnya plural. Sorry. Bukan waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Maksud fi'il mudhari' sentiasa sampai hari kiamat. Betul. Fil mustaqbal. Dia mustaqbal wal hadir. Sekarang dan depan. Depan akan datang. Dia dalam bahasa Arab dia ada 3 kan. Kalau fa'il dia ataupun dia punya verbs dia ada 3. Betul. Sama juga lah macam Inggeris pun. Dia ada benda yang past tense, benda yang dah lalu, ni nama dia fa'il madhi. Yang kedua, dia hadir sewaktu ayat tu diturunkan, dan mustaqbal iaitu akan datang. Inilah yuriduna, dia tengah-tengah ni, mudhari'. Dan yang ketiga fa'ilul amr. Fa'ilul amrin maksudnya suatu perintah. Macam aqimus salah kan, iaitu perintah. So nombor 2 ni yang bermaksud yuriduna. Bukannya zaman Nabi sahaja yang mereka nak hilangkan cahaya Allah ini, tetapi termasuklah pada hari ini, dan keadaan mereka itu ramai. Mereka itu ramai, yuriduna. Kalau tak ada waw nun dekat hujung tu, yuridu maksudnya seorang je lah. Betul. Seorang je yang nak hapuskan ni kan. Dia seorang je lah yang sakit hati dengan agama Allah ni. Tapi tak, dia ramai. Ya, yuriduna. Apa yang mereka nak? Apa maksud ataupun hasrat mereka? Ayyutfi'u nurallah. Dan mereka nak apa? Nak memadamkan. Itfa. Dalam bahasa Arab pula. Dalam bahasa Arab, itfa tu apa? Macam bomba lah. Ibu-ibu tahu bomba tu apa? Dia padamkan api. Tu nama dia itfa. Jadi kat sini pun Allah guna apa? Yutfi'u. Api. Tapi ni cahaya lah. Nur ni cahaya. Maksudnya dia kalau boleh apa? Kalau bomba tu datang, nampak api sekecil-kecil pun dia akan cuba untuk bersihkan supaya dia tak merebak. Dan itulah yang mereka nakkan daripada agama Allah. Kalau boleh dia nak bersihkan habis. Dia nak hilangkan habis agama Allah. Nur Allah yang bermaksud nur ialah apa? Cahaya. Dan cahaya itu merujuk kepada apa? Hidayah. Yang merujukkan kepada wahyu Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini yang mereka nak habiskan. Dengan apa? Bi'afwahihim. Ada dia orang punya alat-alat tu. Alat-alat mereka yang dia guna untuk menghilangkan, melenyapkan agama Allah adalah dengan mulut mereka. Afwahihim iaitu jamak kepada famun. Satu mulut. Tapi sebabkan ayat ni daripada awal tadi semua dah ramai Ustaz kan? Betul. Yuriduna, yutfi'u,
Yuriduna ada waw nun, yutfi'u ada waw alif, dan dekat sini pun pada biafwahihim dia ada synchronize. Dari sudut bilangannya tu biafwahihim, dan pada mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah. Okey, habis dah sampai ayat itu. Tetapi Allah tidak berkehendak seperti apa yang mereka mahukan. Allah akan terus kekalkan pasti agama ini. Siapa yang bela bukanlah kita manusia yang membela, hakikatnya Allah yang menjaga agama ini. Agama ini terus ada walaupun dalam kalangan kita kata daripada generasi ke generasi, macam-macam cubaan kepada agama Islam. Fitnah daripada dalam, betul tak Ustaz? Ya, start pada zaman Saidina Ali. Berlaku fitnah yang berlaku bukan daripada luar tetapi daripada dalam. Fitnah itu berlaku, terpecah-pecah, ya, kita kata sehingga berpuluh-puluh pecahan kalau kita sebut dalam agama kita. Dan ada yang mungkin dia tak jadi lagi ahli sunnah, mungkin dah jadi syiah, terpecah, dan dalam keadaan macam-macam lagi fitnah yang berlaku dalam agama kita. Tetapi siapa yang menjaga sehingga hari ni kita lahir, macam saya lah, lahir pada tahun 1985, saya kenal lagi Allah, saya kenal lagi namanya salat, saya kenal lagi namanya Quran. Ustaz daripada Yaman, saya duduk kat Malaysia, kita duduk dekat ceruk-ceruk kampung dekat Malaysia ni, kenal yang namanya la ilaha illallah, kerana yang menjaga supaya agama itu tidak terpadam ialah Allah. Allah tidak berkehendak. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Allah nak kekalkan, Allah nak sempurnakan agama ini walaupun orang kafir rasa menyampahnya. Mereka dalam keadaan menyampah kalau melihat orang Islam menyebarkan dakwah, terus mengagungkan kalimah Allah, terus menyebutkan hadis Nabi, memperjuangkan apa yang dinamakan sunnah dan syariah, tapi mereka cuba untuk menghapuskan. Jadi setakat ini boleh faham ya? Macam mana sahabat-sahabat di Facebook, kalau boleh faham boleh bagi tahu, kalau tak boleh faham kita cuba untuk mudahkan lagi. Ya Ustaz? Okay. Jom kita terus kepada ayat 33. Okay. Kita nak tahu macam mana orang manusia tahu agama Islam. Bukan orang Muslim, bukan orang keluarga terus Muslim tahu ini nak Islam, ini kafir, ini dia tak tahu macam mana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 33, huwallazi arsala rasulahu. Macam mana kita tahu hukum syariah di dalam Islam yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hukum sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hantar ke orang manusia rasul. Nama ini siapa? Yang akhir Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia hantar rasul. Bukan rasul sahaja, rasul dan bil huda. Maksud bil huda, jalan yang ada hidayah. Ini jalan yang Allah pilih. Jalan yang Allah pilih. Wa dinil haq. Agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini agama yang betul. Yang orang manusia cari hidayah di dunia dan akhirah boleh ikut agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman liyudhhirahu 'ala ad-din kullih? Sebab waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak orang ada agama. Orang musyrik, orang Yahudi, orang munafik, orang banyak ada agama. Tetapi yang agama Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi dan Rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak ikut Nabi dan Rasul. Mereka tak ikut. Bila ada Rasul dah wafat, dah
lupa agama. Dia tukar. Tukar terus. Kadang-kadang ada lagi mungkin Nabi belum wafat, dia dah tukar agama. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala pilih agama yang betul. Agama yang betul liyudhhirahu. Maksud liyudhhirahu yansurahu. Yansurahu yani apa maksud dalam bahasa Melayu? Untuk memenangkan. Memenangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun. Walau orang musyrik tak suka, dia macam ada dalam hati macam gelap, tak nak agama Islam yang atas, tak nak orang ikut Islam, tak nak orang masuk dalam Islam, sebab nak ikut agama kita sahaja, walau agama mereka salah. Itu maksud walau kariha al-musyrikun. Okey. Kalau ada lagi nak tambah? Okey. Baik. Huwallazi, huwa itu siapa? Huwa. Tak tanya ustaz pun. Ustaz terus jawab. Huwa. Huwa tu dia. Ada ibu-ibu, sahabat-sahabat yang boleh jawab, sahabat-sahabat di Instagram. Huwallazi. Huwallazi, huwa itu dia. Dia yang. Siapakah dia? Siapakah dia? Siapa tahu ataupun siapa nak cuba boleh tulis di ruangan komen siapakah dia dalam ayat 33 huwallazi arsala rasulahu bil huda. Tengok ya. Yang diutuskan tadi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutlah. Huwa tadi Allah ya. Huwa itu Allah Azza wa Jalla. Huwa itu merujuk kepada huwallah. Dia Allah ya, yang mengutuskan Rasul. Dan kalau ikutkan boleh saja kalau Allah nak tulis kat situ Nabi Muhammad. Okey. Baru masuk Kak Ani. Cik Ani baru masuk. Nabi Muhammad ya. Huwa tak? Huwa bukan Nabi Muhammad. Huwa itu Allah. Yang diutuskan siapa? Allah utuskan siapa? Nabi Muhammad. Okey, sebab tu kalau dalam tadabbur kita mesti tengok sedikit kalimah-kalimah ini untuk membetulkan kita punya kefahaman kita pada ayat tersebut. Tapi cantik Kak Ani. Alhamdulillah Kak Ani mencuba. Allah mengutuskan Nabi Muhammad. Tapi Allah tak sebut huwallazi arsala Muhammad. Tapi Allah sebut rasulahu. Ini adalah suatu penghormatan. Allah itu Tuhan, Allah itu pemerintah dan Allah itu memiliki segala-galanya. Kalau Allah nak sebut Muhammad pun tak menjadi satu kesalahan. Tetapi sangat-sangat ya kita kata Allah mencintai Nabi sehingga tidak disebutkan hanya dengan mujarrad ataupun kita kata dengan seketul nama Nabi tu. Huwallazi arsala rasulahu Muhammad ataupun arsala Muhammad. Hari ini antara penghormatan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sahabat-sahabat yang sama dengan saya ada tengok satu iklan. Carilah sendiri. Saya tak nak sebut apa syarikatnya, kita tak sebut siapa orangnya. Dia buat satu buku dan buku tu dia tulis Lead Like Muhammad. Nampak macam kemas. Kan? Bahasa Inggeris lagi kan. Lead tu maksudnya memimpinlah seperti Muhammad. Siapa Muhammad yang dia cakap tu? Yang dia nak sebut lead like Muhammad itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa tulis Nabi, tanpa tulis sallallahu alaihi wasallam, tanpa tulis kita kata utusan, Allahu Akbar. Siapa kita? Allah menyebutkan, ketika Allah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menyebutkan seketul sahaja nama Nabi Muhammad, tapi hari ini kita yang mengaku kita ni umat Nabi Muhammad tidak beradab dengan Nabi Muhammad. Jadi tolong hati-hati
Kalau ada buku di luar sana yang tulis bukunya warna biru, tak nak sebut cetakan apa, dia bermain bahasa Inggeris, lead like Muhammad, tetapi orang Melayu yang buat, orang Malaysia bukan orang Amerika, memimpinlah sebagai Muhammad, dan perkara ini sangat tidak beradab. Dan tolong jauhi perkara-perkara, kalau kita tak beradab dengan ayah pun masalah, kita tak beradab dengan guru kita pun masalah, yang ini tidak beradab dengan Nabi. Ini masalah besar ni. Okey, jom. Bil huda, yang mana Allah hantarkan, utuskan Nabi Muhammad, bukan saja macam Ustaz kata tadi, bukan saja Allah utus, tapi Allah bagi jalan, bagi petunjuk, bagi wahyu. Allah bagi kepada Nabi Muhammad, yang mana dengan wahyu tadi menyebabkan Islam itu menang. Dia macam satu perlawanan pula Ustaz Betul. Dia macam lawan di antara yang batil tadi dengan yang hak. Betul. Macam ada banyak jalan. Macam ada banyak jalan. Betul. Jalan ini salah ataupun jalan ni sesat Ustaz. Tapi yang jalan ni betul. Betul. Jadi berlawan di antara hak dengan batil. Siapa yang menang? Dalam ayat ini Allah dah sebut liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Yang menang kan, kita tengok dia terjemahannya pun untuk dimenangkan. Liyudhhira maksudnya Allah nak menangkan, Allah nak angkat, walaupun bertembung dengan macam-macam lah, benda-benda yang sesat, benda yang tidak benar, tapi Allah nak angkat Islam sebagai agama yang paling betul ataupun yang menang, walaupun orang musyrikin itu kan, I hate them. Macam tu. Kokono dah. Bahasa Inggeris sikit Ustaz ya. Saya tak suka lah kan. Walaupun orang musyrikin tak suka, tapi Allah tetap akan mengangkat Islam itu menjadi agama yang menang. Okey, terima kasih kepada Cik Ramlah yang baru bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat pencinta ilmu. Alhamdulillah, jom kita sama-sama tengok lagi pada ayat seterusnya. Ini kita punya besar Ustaz ya, pada ayat 34. 34 atau 34 ni. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 34 dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi khitab untuk sifat orang mukmin, bukan orang muslim sahaja, sebab orang muslim umum, ramai. Yani maksud ustaz, Muslim nombor 1, iman nombor 2, ihsan nombor 3, maqam yang nombor 2. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang ahlul iman, wahai orang nombor iman. Ada mereka khusus ulama Yahud dan Nasara. Ulama Yahud dan Nasara makan apa? Makan harta orang manusia yang miskin, yang fakir, bukan halal. Bukan halal, tetapi ahbar dengan rahban boleh makan boleh makan harta orang manusia walau dia salah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mahu bagi nasihat khusus orang mukmin. Jangan ikut ahbar dan rahban orang Yahudi. Dia orang zalim ki orang awam. Sebab orang awam tak tahu. Dia lihat orang ada sungko, ada janggut, ada tasbih. Ini ahbar ulama Yahud. Tapi ar-rahban ulama Nasara, dia tak kahwin, tak ada anak-anak, tak buat apa-apa. Setengah agama salah. Mereka faham setengah agama salah. Itu sifat orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi jangan buat macam mereka. Contoh Allah Subhanahu wa taala bagi
nasihat untuk orang mukmin. Jangan buat macam mereka. La yakuluna amwalan nasi bil batil. Makan harta orang manusia. Salah, haram. Tak halal macam ini. Yang makan haram RM1 Allah Subhanahu wa taala marah. Allah tak terima ta'ah. Allah marah ke hidup mereka. Jangan buat macam itu walau 10 sen. Walau 10 sen kecil, kita tak fikir, tetapi ini haram. Allah Subhanahu wa taala kata ini sifat orang Yahudi dan Nasrani. Yang nombor 1, makan harta orang manusia bil batil. Tak ada hak. Tak ada hak. Kalau orang mungkin kerja atau benjam atau apa-apa, tak ada hak. Dia makan harta orang manusia, salah, bil batil. Wa yasudduna an sabilillah. Maksud wa yasuddun, bila orang awam nak masuk Islam, orang Yahudi dan Nasrani kata tak boleh, Islam tak baik, itu tutup jalan Islam. Itu sifat orang ulama Yahud dan rahban Nasara. Itu sifat orang yang tak Muslim. Yang nombor 3, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang ada harta banyak, emas betul tak? Emas, betul. Fiddah? Perak. Perak. Perak tu salah. Itu 2 orang kaya, tetapi dia fikir mungkin nak hidup sampai hari kiamat. Tak fikir mungkin dunia kita 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kalau lambat mungkin 100 tahun. Mungkin 100 tahun. Kita tak tahu apa yang ada lepas 100 tahun. Mati, ada apa dalam kubur, ada apa waktu keluar dalam kubur, ada apa ardul mahsyar, ada apa bila kita jalan siratal mustaqim, ada apabila kita nak masuk insya-Allah syurga, atau wal-iyazu billah kalau ada orang tak ada amalan salih atau tak Allah bagi rahmah masuk neraka wal-iyazu billah. Itu sifat kita nak siap ke dunia. Kalau ada apa-apa bersih, ada dosa istighfar, ada harta keluar zakat, keluar sedekah, itu bersih harta. Allah Subhanahu wa taala yang pilih, bukan orang atau bibiza di dalam Malaysia. Ustazah kerja di dalam bibiza. Itu Allah Subhanahu wa taala pilih. Ada di dalam rukun Islam, an tu'mina billah, asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus salah, ita'az zakah. Itu ita'az zakah bersih harta kita. Walau sikit harta, tetapi ada syarat-syarat yang ada di dalam syariah, dah cukup boleh keluar. Ini Allah Subhanahu wa taala yang pilih. Kalau kita tak keluar zakah, kita dosa. Kita dosa dan Allah tak letak barakah dalam harta kita. Allah marah kita. Sebab apa? Sebab kita tak ikut syariah. Tak ikut syariah. Tengok Allah Subhanahu wa taala kata, berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha. Tak keluar nafaqah, maksud keluar zakat. Al-infaq di dalam satu ayat ini zakat, keluar zakat fi sabilillah. Ini untuk fi sabilillah. Bila orang keluar zakat, jangan cakap saya bagi orang miskin atau orang fakir atau orang asnaf zakat macam ada riya. Tak, ini letak untuk Allah Subhanahu wa taala bagi kita tahu nak keluar duit zakat, nak bersih harta kita. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Walau dia Muslim, walau dia mukmin. Sebab apa? Sebab dia tak keluar zakah
yang rukun 3 di agama kita, agama Islam. Itu yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita tahu di dalam ayat 34 yang ada 4 sifat. Satu, wahai orang mukmin, hati-hati orang Yahudi dengan orang Nasrani. Sebab apa? Sebab dia makan rasuah, makan harta orang manusia. Sebab ada rasuah, ada zalim, ada banyak, tetapi tak ada hak. Tak ada hak. Yang nombor 3, wa yasudduna an sabilillah, tutup jalan kalau orang nak masuk Islam. Bagi dia harta banyak, kalau nak masuk Islam tak. Orang Muslim Islam kekisian, tak ada duit, dia nampak banyak masalah, nak banyak barang, bam sini, itu Bom tu apa? harb. Bom. Bom, harbun. Bom, mereka orang yang tak tidur. orang Yahudi dengan orang Nasrani bagi harta ke orang miskin yang orang Muslim. Bagi harta. Mungkin 1 juta, 2 juta sebab tak nak dia masuk Islam. Tak nak masuk Islam. Lihat macam mana. Orang nak suka ada harta 1 juta atau 100,000 atau 10,000. Kadang-kadang orang jual agama walau ada 10,000. Sebab dia nak makan sahaja. Tak fikir macam mana agama mahal. Agama mahal dalam hati kita. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bagi kita tahu. Yang nombor 3, keluar zakah. Keluar zakah harta. Bukan khusus emas dengan dahab wal fiddah. Mana-mana harta. Bisnes apa kita boleh keluar zakah sebab ini rukun Islam. Rukun Islam, bukan rukun negara atau rukun apa-apa mungkin orang boleh tolong, tetapi ini rukun Islam. Satu orang Allah Subhanahu wa taala tahniah. Allah Subhanahu wa taala tahniah. Rukun Islam, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus salat, ita az-zakah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita tahu 4 syarat di dalam ayat 34. 34. Okay? Betul. Kalau ada lagi sikit sebab ustazah kerja di Biza, dia tahu macam mana. Kira betul benda ya. Okey, terima kasih Pak Ustaz. Di pos button. Okey. Lengkap dah tu. Sebenarnya Ustaz dah terang tu, dah lengkap dah. Saya tambah sikit je. Kalau kita dengar ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu, kebiasaannya selepas daripada ya ayyuhallazina amanu mesti ada perintah. Ada order from our God. Ada order ataupun perintah daripada Allah. Contoh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Lagi apa? Itu ayat puasa, betul tak? Betul. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawat kepada Nabi. Bila ada ayat, ada panggilan, seruan daripada Allah kepada orang mukmin, orang Islam, biasanya mesti ada suatu benda yang penting. Tapi jom kita tengok sama-sama dalam ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu inna kathiran minal ahbari war-ruhban. Dalam ayat ini, lepas pada seruan tersebut, wahai orang-orang yang beriman, ayat tu adalah ayat penyata. Dia bukan ayat suruh. Dia bukan ayat perintah yang ada sesuatu perintah dalam tu. Tapi Allah macam seolah-olah Allah memberitahu. Dalam bahasa Arab, dia ayat ni dia boleh jadi ayat tu ayat insya'i. Betul. Yang kedua ayat insya' dengan ikhbari. Kalau dalam, saya dulu belajar Nahu, kena macam tu lah. Bila tengok ayat tu, kita kena tengok. Ni ayat insya' ke ataupun ikhbar? Insya' ni maksudnya ayat tu mesti ada perintah Allah. Allah kata buatlah ini ataupun jangan buat. Ataupun jangan buat. Betul. Jangan minum arak. Jangan. Maksud tu benda dalam tu ada larangan, ada perintah. Itu insya'i. Ayat ini kita tengok, ayat ini bukan ayat perintah. Ayat ini adalah ayat ikhbari, iaitu pernyataan lah. Dalam bahasa Melayu saya senang sebut ayat pernyataan. Sesungguhnya kebanyakan daripada orang-orang
Yahudi, ulama Yahudi dan pendeta Nasrani itu. Nampak tak? Kenapa? Subhanallah, setiap ayat daripada Al-Quran tak adanya Allah tersilap, tak ada. Siapa kata Allah tersilap? Itu masalah pada akidah. Ada maksud. Kenapa Allah letakkan selepas seruan tadi tu, Allah sebut penyataan bahawa orang yang kebanyakan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sebab jawapannya ialah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamu janganlah buat macam mana yang Yahudi dengan Nasrani tu buat. Kat situ dia ada maksud. Maksud apa? Kamu janganlah ikut apa yang mereka buat tu. Kalau mereka buat rasuah, hampa nak buat rasuah juga, hampa sama lah dengan mereka. Macam tu lah. Tak jadi sangat lah logat tu. Jadi tak Ustaz? Betul. Jadi tak logat? Jadi. Opinion jadi tak? Tak. Tak jadi kan? Okey. Ustaz tak tahu, tapi Ustaz dia tahu kalau dia dengar terpelik sikit tu bukan bahasa KL kan. Kita cakap bahasa KL. Okey. Nak bagi tahu pada orang mukmin, orang yang beriman, janganlah buat macam mana yang orang kafir, Yahudi, Nasrani tu buat. Kalau depa makan rasuah, kamu janganlah makan rasuah macam depa. Kalau depa makan riba, kamu janganlah makan riba macam mereka. Kalau mereka tu menipu untuk mendapatkan duit yang tak halal, kamu janganlah menipu macam mereka. Ada faham? Kalau ada faham, anggukkan kepala. Ya, begitu. Kalau ada faham, anggukkan kepala. Ya. Maksudnya subhanallah, cantiknya ayat itu, cantiknya ayat ini, ayat 34. Allah nak bagi tahu pada orang beriman ada benda yang haram dalam syariat. Dan khususnya pada ayat ini kalau kita nak sebut tentang apa? Ya, la ya'kulunal amwalan nasi bil batil, iaitu berkaitan dengan transaksi keuangan. Berkaitan dengan kita punya fulus keluar masuk. Itu benda yang ahbar dengan rohban dia buat. Ada satu cerita. Pernah satu cerita tu seorang sahabat. Saya tak ingat siapa nama dia sahabat tu. Sahabat ni dia nak cari agama. Kalau tak silap Sayyidina Salman Al-Farisi, kalau tak silap. Dia boleh cek balik. Dia punya nak cari agama yang kena dengan fitrah tu, daripada satu pendeta kepada satu pendeta dia pergi cari. Salman Al-Farisi. Kan, betul kan? Salman Al-Farisi. Umur dia 80 tahun. Ya, dia orang yang masuk Islam tu dalam umur yang warga emas. Dia nak cari perjalanan dapat Islam tu, subhanallah, panjang sangat. Jumpa dengan beberapa agama yang apa orang kita kata yang telah di manipulate dah. Sampai satu pendeta Nasrani, dia jumpa dengan pendeta tersebut, baiknya, orang semua puji, memang baik, elok lah. Tapi sekali bila dia pun dah dia kata ni betul, ni agama yang betul. Tengok dalam gereja, ya. Tengok, banyaknya kan kepingan emas. Rupanya mereka ni rahban dengan ahbar, mereka suruh orang bayar sebab dengan bayar kamu boleh hapus dosa. Betul. Lepas tu dia tak bahagi pun duit tu kepada fakir miskin. Dia simpan. Ni ya'kuluna amwalan nasi bil batil. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Suruh orang bayar, lepas tu dia simpan. Ini memang perangai. So orang Islam, orang beriman, jangan buat perangai macam tu. Baik. Wa yasudduna an sabilillah. So dua benda. Yang pertama tadi tipu bab apa? Keuangan. Yang kedua ialah orang Yahudi dan Nasrani, dia suruh kita jangan ikut jalan Allah. Ada orang Islam, dia dah Islam dah beriman, tapi dia lah orang yang sama-sama tolong dia kata, jangan pergi masjid. Jangan pakai tudung. So dia pun sama juga. So perangai tu adalah perangai orang Yahudi dan Nasrani. Tapi nak sebut sikit, pada awal tu nampak tak? Ada perkataan inna kathiran minal ahbar wa ruhban. Kathiran. Maksudnya bukanlah semua Yahudi dan Nasrani, tetapi majority. Ramai. Tapi bukan semua. Okay? So kalau kita jumpa pada hari ni
ada Yahudi dan Nasrani yang betul-betul okey lagi, memang ada. Kita tak terus judge terus kan. Oh Yahudi semua salah. Sahabat-sahabat tak duduk dekat negara, contohnya tak duduk dekat Palestin. Di Palestin memang ada orang kata, kita kata Yahudi yang memang okey lagi. Di contohnya di Eropah ada lagi Nasrani yang okey lagi. Yang memang kalau ikutkan mereka ni adalah ahli kitab yang kalau disembelih makanan, disembelih haiwan tu memang kita boleh makan. Apa dia sebut kosher. Ahlul kitab. Tu ahlul kitab tu. Maksudnya tidak semua, kalau sebut Yahudi dan Nasrani tu semua yang dia manipulate, ada lagi yang okey walaupun jumlahnya sedikit. Baik. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, dan mereka yang yaknizuna, yang menyimpan kunuz ataupun kanaza. Kan? Kanaza ni maksudnya dia simpan emas dan perak tadi dan dia tidak menafkahkan di jalan Allah. Apa maksud menafkahkan ke jalan Allah? Senang, tak payah fikir-fikir nafkah ni apa maksud nafkah. Zakat tu Ustaz sebut dah tadi dah. Betul. Ini adalah zakat. Ayat berkaitan dengan orang yang simpan emas dan perak dan tidak berzakat daripada apa yang dia simpan. Dia nak kata punyalah kuatnya daripada Al-Quran dah Allah terang jelas. Kalau zakat yang lain, contoh zakat ternakan, zakat tanaman. Zakat-zakat ini diterangkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW dalam hadis. Tapi emas dan perak dalam Al-Quran. Ya? Asas. Umlah. Asas al-umlah. Kerana dia adalah asas kepada keuangan ya pada hari ini. Namun walaupun kita kata kita dah tak guna dah ringgit Malaysia, dia dah tak based on dah tak menjadikan dinar dan dengan dirham itu sebagai rujukan, tetapi dia tetap ialah kita kata harta yang sebenar-benar harta. So sebenar-benar harta sebab tu orang ramai dekat kedai-kedai emas kan. Sebab kalau waktu pandemik ataupun dapat Aisina, orang akan beli emas sebab dia tak akan jatuh. Betul tak Ustaz? Betul. Dia kan kalau dia jatuh pun dia naik macam tu. Dia tak akan inflasi sampai macam kalau berlaku pada ringgit. Ataupun di Yaman dulu Riyal. Sampai sekarang pun riyal ni. Esperance. Dulu Ustaz cerita Yaman punya riyal nak kata mahal lah Ustaz kan? Betul. Mahal sangat. Maksudnya dia boleh jadi tinggi sangat. Tapi sekarang lepas berlaku ketidakstabilan ekonomi, dia jadi menjunam. Dia tak stabil. Tapi kalau siapa pakai dirham, pakai dinar, emas dan perak, dia stabil. So ni bab ekonomi pula lah. Oi, kalau betul bab ni kan kita masuk menyelam dalam dia, oi cakap seronoknya, subhanallah. Okey, so jadi Allah nak bagi tahu apa? Ada harta maka kena zakatkan, kalau tidak fabashirhum, maka fabashirhum Allah bagi suatu ta'bir seolah-olah macam gembira, basyarah kan, bisyarah iaitu bagi berita gembira tapi dengan azab yang pedih. Ini suatu benda yang bertanakut atau benda yang berlawanan di dalam Al-Quran. Patutnya kalau nak cakap azab yang pedih, mestilah Allah sebut bagilah berita sedih kepada mereka kan. Tapi Allah kata bagi berita gembira kepada mereka kerana nak bagi tahu bahawa azab itu sangat pedih. Kalau kamu berani tak nak bayar zakat, buatlah. Kalau kamu berani, sebagai satu sindiran daripada Allah kepada hamba-hambanya. Ya Allah, 35 minit lagi Ustaz. Jom ayat yang terakhir 35. Okey, itu sifat orang yang tak keluar zakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tiga azab dalam badan orang yang tak keluar zakah emas. Dalam ayat 35 Allah berfirman yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Apa yauma yuhma 'alaiha? Hari kiamat. Emas dengan berak masuk dalam neraka. Jahannam, nar jahannam.
Bila dia bana sangat letak dalam uran sini, Dahi. dahin. Ini mahal sujud. Sebab ini mahal sujud. Sebab apa? Sebab dia waktu sujud ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita buat sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila orang tak keluar zakat, macam mana buat salat? Macam mana nak buat ibadah? Itu Allah pilih 3. Jibahuhum wa junubuhum. Wa junubuhum, junubuhum hadal jam wa hadal jam. Sini dengan sini. Perut dengan Sini dengan sini, sini. dengan Hadal jam. pinggang. Wa zuhuruhum, belakang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tak ambil orang masuk dalam neraka terus? Tetapi dia ambil emas dengan perak, dia masuk dalam neraka dan keluar. Lepas tu letak sini dengan belakang dengan junubuhum. Sebab dia di dunia, bila orang kaya ada emas, dia suka pakai sini. Macam kita adat Arab zaman awal ada macam Jambiyah, nama dia Jambiyah, suka macam sombong, ada yakni ada yang tak baik. Kalau wrestling WWF betul kan, wrestling kan WWF kan dipakai dekat ni emas kan. Lihat macam mana kalau ada apa tu yang main bola kalau ada letak macam tu mahal. Bila orang miskin atau orang fakir tengok, tengok ini macam orang tak mati. Macam Qarun. Qarun bila dia keluar banyak ada emas dalam diwan dia. Tetapi tak ada manfaat. Itu Allah Subhanahu wa taala letak azab. Orang yang tak keluar zakat tetapi di dalam badan lepas ini masuk dalam neraka wal iyaz billahi min dhalik. Itu sebab nak ambil ibrah. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Zuhuruhum ini belakang. Bila orang nak angkat apa-apa, dia memanglah belakang letak sini. Maksud dah jalan. Tak ada orang angkat dalam perut. Bila dia nak angkat apa-apa, letak belakang. Itu. Hada ma kanastum. Ini sebab kamu tak keluar duit zakah untuk yakni bersih harta kamu. Awak nak banyak harta tetapi tak bersih. Li'anfusikum, buat ke sendiri. Tak ada orang yang tolong kamu. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini jaza. Ini azab sebab awak tak bersih harta di dunia. Waktu yang Allah bagi waktu, bagi Quran, bagi syariah, bagi Nabi, bagi ulama, bagi banyak orang boleh tanya apa yang bersih harta kita. Sebab hari ni kita di dunia, esok tak tahu mana. Itu wajib kita bersih harta. Kalau ada apa-apa, Allah Subhanahu wa taala bagi maaf. Sebab ada niat yang baik. Okey. Lagi satu minit. Satu minit sahaja. Ini macam dah syuruk. Belum lagi. So jadi yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa. So tajuk kita hari ni kan setrika. Nak cari kat mana perkataan setrika? Fatukwa, maka disetrikalah. Itulah dia punya kita kata setrika. Tajuk kita iaitu orang yang tidak menunaikan zakat, nanti Allah akan setrikakan di mana? Di dahi mereka, di rusuk mereka dan di belakang mereka. So 3 tempat tadi Ustaz dah sebut. Apakah hikmah tempat-tempat itu yang akan disetrika dengan apa? Dengan emas dan perak yang kita kumpul pada hari ini, nanti dileburkan emas tersebut. Emas ni dan perak dia adalah sesuatu benda yang bila kena api dia akan terus lebur. Dan waktu itu kepanasan dia Allah sahaja yang tahu. Bayangkan kalau hari ni kita kena, yang tangan kita waktu kita iron tu kena tu adalah apa? Besi, betul tak? Sebab besi ni walaupun dia panas dia tak cair. Kalau dengan elektrik itu dia tak cair kan. Tapi kalau kena dengan api dia akan cair, dan bayangkan yang cair itu kena pada kulit kita.
bagaimanakah rasanya, bagaimanakah sakit dan peritnya, sebab tu Allah sebut hadza ma kanaztum. Inilah yang kamu simpan. Fadhuku. Bila Allah sebut fadhuku, rasakanlah. Macam orang Indonesia. Rasakan loh. Saya dulu tengok cerita Indonesia. Ya. Kalau digeram saya tak tahu, rasakan loh. Macam tu kan. Jadi Allah kata kalau kamu nak tahu macam mana sakitnya, kamu cubalah, tak payah tunai zakat. Nanti kamu akan rasa macam mana sakitnya. Fadhuku. Rasalah kamu kesakitannya, ma kuntum taknizun, dengan apa yang kamu simpan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak-banyak kerana sahabat-sahabat daripada Instagram dan juga daripada Facebook yang menonton kita Huda Al-Quran pada hari ini. Ustaz ada apa-apa pesanan? نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونسأل من الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وأن يعيننا على طاعته ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا وعن أيماننا ومن عن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا الله أن نغتال من تحت أقدامنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.